Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan lepas saya telah sebut berkenaan dengan penyelewengan dalam ilmu tafsir, yang mana ada kumpulan-kumpulan yang cuba untuk memesongkan makna Al-Quran Al-Karim. Setelah mereka tidak berjaya untuk menukar ganti lafaz-lafaz Al-Quran, maka cara merekanya ialah mereka cuba memberi tafsiran supaya umat Islam faham dengan cara yang salah. Jadi antara tafsiran yang menyeleweng daripada landasan yang sebenar ialah tafsir dengan cara Sufi Al-Batini. Tafsir As-Sufi Al-Batini. Golongan Sufi Batiniyah yang mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan zauq mereka ataupun menggunakan falsafah mereka lah. Jadi sebenarnya fahaman ataupun tafsiran Al-Quran dengan cara ni sudah lama menapak di masjid-masjid di Malaysia lah khususnya. Jadi kadang-kadang kita sedih lah, orang di masjid, jemaah di masjid sendiri pun faham Al-Quran ni cara Sufi juga sedangkan tafsir Sufi ni jauh daripada tafsir yang sebenar ataupun tafsir daripada maksud daripada Rasulullah SAW. Sebelum kita sebut contoh-contoh yang disebut oleh tafsir Batini ni, kita tengok dulu ta'arif dia. Ini disebut oleh Yusuf Qardawi dalam usul tafsir. Tafsir Batiniyah ini adalah pintu yang luas bagi perosak yang ingin membuat tipu daya terhadap Islam dan umatnya dengan dakwaan bahawa setiap yang zahir memiliki makna yang batin. Mereka mendakwa setiap zahir Al-Quran ada makna batin. Zahir umpama kulit dan batin umpama isi. Ini ilmu isi. Jadi hak zahir kalau kita faham ni sekadar ilmu isi sahaja. Tapi mereka faham ilmu batin, ilmu dalaman ataupun ilmu isi lah. Jadi mereka cuba untuk membawa makna Al-Quran dan As-Sunnah mengikut kefahaman mereka. Tujuannya untuk menyeleweng ke fahaman-fahaman umat Islam. Kalau kita tengok tafsir Batini ni, dia ada golongan Sufi pun ada. Kemudian hak masyhur juga ialah Syiah Rafidah lah. Syiah Rafidah Syiah Rafidah juga banyak mentafsirkan Al-Quran dengan cara mereka. Jadi semua makna Al-Quran yang difahami oleh Nabi dan para sahabat berbeza dengan fahaman mereka. Okey, mazhab Batiniyah menyelinap masuk ke dalam agama bertujuan untuk menghancurkan Islam atas nama agama dan bergabung dengan Islam untuk memukul dari dalam. Itu cara mereka, teknik mereka. Sebab itulah antara cara mereka yang paling popular, yang paling meluas mereka guna ialah dengan cara mentafsirkan Al-Quran. Mentafsirkan Al-Quran dengan cara mereka lah. Okey, kalau kita tengok dia punya matlamat mereka matlamat golongan Batini ni untuk memperkenalkan tafsir Batini, tujuannya yang pertama ingin merosakkan Islam kerana balas dendam mereka terhadap kejatuhan kerajaan mereka, kerajaan Farsi. Ini Syiah Rafidah lah. Kerajaan Iran bila jatuh, maka mereka berdendam, maka mereka cuba untuk merosakkan Islam dan menghidupkan semula agama nenek moyang mereka. Yang keduanya, tujuan merekanya untuk membenarkan konsep imamah, iaitu dakwaan tampuk kepimpinan berada di tangan Ali bin Abi Talib dan keluarganya sahaja, sebelah Husain
radhiyallahu anhum dah. Ni matlamat Syiah lah. Yang mana mereka nak menjulang dan nak mengangkat apa dia? Kepimpinan Ali sahaja dah. Dan yang ketiganya ialah mereka nak menyaingi dah. Nak menyaingi dengan tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah dah. Jadi mereka cuba bawa tafsir mereka sendiri untuk supaya orang ambil fahaman mereka dan tinggal tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ada dah. Tafsir Ibn Katsir ada, tafsir Qurtubi ada, tafsir Tabari ada dah. Banyak dah. Tapi mereka bawa tafsir mereka supaya orang tinggal tafsir Ahlus Sunnah dan ambil tafsir mereka dah. Okey, itu sedikit perkenalan berkenaan dengan tafsir batini dan matlamat dan tujuan mereka lah. Okey, sekarang kita sebut contoh-contoh tafsir batini yang mana mereka ni selalu menyebut-nyebut ayat-ayat ni, ayat Quran ni, dan sebenarnya untuk mereka bawa fahaman mereka kepada umat Islam. Okey, kita fokus kepada pemikiran Ibn Arabi. Sebab Ibn Arabi ni boleh kata syekh besar lah kepada orang Sufi dah. Dan Syekh Ibn Arabi ni banyak mentafsirkan Al-Quran untuk membenarkan fahaman dia, iaitu wahdatul wujud dah. Wahdatul wujud ni dia menyentuh akidah dah, dia menyentuh akidah dah. Kalau mengikut apa dia Profesor Dr. Al-Fatah Harum dalam buku dia ni, fahaman wahdatul wujud ni lebih teruk daripada fahaman agama Hindu, agama Buddha. Dah. Sebab apa? Sebab mereka i'tikad, mereka meyakini semua makhluk hak ada, objek ada ni Tuhan belaka. Semua Tuhan belaka. Hatta manusia pun Tuhan. Manusia pun Tuhan, malaikat pun Tuhan, jin pun Tuhan, bangunan pun Tuhan, pokok pun Tuhan, bumi langit pun Tuhan, roh manusia semua Tuhan belaka. Sebab dia kata manusia, makhluk ni sebenarnya asalnya daripada jelmaan Tuhan lah. Sebagaimana apa dia matahari dengan cahaya dah. Jadi cahaya mari daripada matahari dah. Maka berilah Tuhan dengan makhluk. Sebagaimana mereka anggapkan laut dengan ombak dah. Jadi ombak mari daripada laut. Laut dengan ombak dia sama jadi itu fahaman apa dia Ibn Arabi yang mana dia sebarkan fahaman dia ni dalam tasawuf dia bawa lah. Jadi tempat kita ni buku-buku ataupun ajaran Ibn Arabi cukup tersebar dah. Khususnya orang yang suka mendalami ilmu tasawuf dah. Okey, kita tengok macam mana mereka mentafsirkan Al-Quran mengikut fahaman mereka dah. Contoh-contoh ayat Quran dan hadis yang diperalatkan kononnya menjadi dalil bagi madlul wahdatul wujud dah. Apabila ayat suci berikut menjadi dalil yang salah, kerana menurut kaedah apabila madlulnya wahdatul wujud yang batil, maka dalilnya juga batil. Okey, sekarang ni mereka guna ayat Quran untuk membenarkan dakwaan mereka wahdatul wujud. Okey, antara ayat Quran yang mereka guna dah. Contohnya yang pertama, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 115 dah. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Tengok mula dah ayat ni. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemana pun kamu menghadapkan, maka di situlah wajah Allah. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemana pun yang kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah. Ini ayat yang pertama yang digunakan oleh Ibn Arabi, yang nak menunjukkan bahawasanya Allah berada di mana-mana. Allah berada di mana-mana. Kita menghadap ke timur ke barat ke, utara, selatan ke, tenggara mana ke, maka di situ adanya Allah. Jadi mereka membuat keputusan bahawasanya Allah ni berada di mana-mana. Ini percaya pak kita lah, percaya orang kita Allah di mana-mana. Dalilnya ayat ni. Sebenarnya ayat ni diturunkan mengenai masalah kiblat. Sebab itu kemana sahaja kamu mengarahkan diri, menghadap ke kiblat untuk menghadap Allah, maka di situlah arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ayat ni maksud dia, kalau kita tak tahu kiblat yang sebenarlah, kita berijtihad, kita bersemayam, walaupun tersalah arah kiblat, maka sembahyang kita sah.
Allah Ta'ala terima ibadah sembahyang kita sebab kita tak tahu kiblat sebenar arah mana dah. Jadi hak mereka fahamnya ialah Allah berada di mana-mana. Sebab Tuhan sebut fasamma wajhullah. Kamu menghadap ke arah mana pun di situlah wajah Allah. Betul tu kalau zahir ayat tu. Tak. Kena kot dia tu. Jadi mereka menganggap Allah berada di mana-mana dah. Sedangkan ayat ni bermaksud orang yang menghadap kiblat. Kalau dia tak tahu kiblat sebenar, maka diterima solatnya, diterima ibadatnya dah. Allah meredai perbuatan dia. Tu maksud dia nya. Bukan maksudnya Allah berada di mana-mana dah. Jadi mereka faham dengan zahir ayat ni, dah nak menyokong fahaman mereka wahdatul wujud. Dah Allah di mana-mana dah. Allah bersatu dengan makhluk dah. Itu ayat yang pertama dah. Ni tafsir ni boleh tengok dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman dah. Makna sebenar ayat ni dah. Okey, yang kedua dah. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua tengok ayat surah Qaf ayat 16 dah. Surah Qaf ayat 16. Firman Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Qaf ayat nombor surahnya 50 ayat 16 dah. Dan kami dah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya dah. Ni berkenaan dengan cerita dah. Malaikat cabut nyawa manusia waktu mati dah. Jadi disebut dalam ayat ni wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat, lebih hampir kepadanya daripada urat lehernya. Ibnu Arabi dia faham ayat ni, dia sebarkan bahawa nahnu ni tu Allah Taala. Kami yakni Allah lebih dekat kepada orang yang mati seseorang tu lebih dekat daripada oraknya. Hablul warid ni orak semerih dia lah. Orak dekat tekak dia dah, dalam leher dia ni. Maksud dia nya Allah ni bersatu dengan manusia. Allah ni dekat dengan manusia, maksud dia nya Allah ni bersatu dengan manusia. Tengok kami di sini, tengok tafsir dia sebenar. Kami di sini bukan Allah sendiri, tetapi para malaikatnya. Kan malaikat yang cabut nyawa kan ni. Ayat ni berkenaan dengan malaikat yang cabut nyawa. Dah. Jadi nahnu di sini maksudnya malaikat dah. Malaikat kami ketika cabut nyawa lebih dekat daripada orak dia lagi dah. Tu. Maksudnya malaikatnya, malaikat Allah lebih dekat kepada insan daripada urat lehernya dah. Tafsiran ini bagi mengelakkan daripada hulul dan ittihad yang memang ditolak oleh ahli sunnah dengan ijma'. Dah. Ini disebut oleh tafsir Ibnu Katsir. Boleh rujuk dah. Tafsir Ibnu Katsir sebut nahnu di sini maksudnya malaikat-malaikat Allah yang mencabut nyawa. Dah waktu cabut nyawa mereka lebih dekat daripada manusia daripada urat mereka sendiri. Tapi tafsir Ibnu Arabi faham ayat ni wa nahnu maksudnya Allah dah. Jadi dia kata Allah ni dengan manusia ni bersatu. Dah, dekat manusia dia bersatu manusia dah. Tu tafsir dari mereka lah. Kalau kita tak ngaji tafsir sebenar ni kita faham gitu juga. Itu dah. Kita pun faham macam Ibn Arabi juga. Okey. Yang ketiga dah, ayat yang ketiga. Contoh ayat yang ketiga dah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum dah. Ni surah Al-Hadid ayat yang ke 4 dah, surah Al-Hadid dah. Surah Al-Hadid ayat yang ke-4, nama surahnya 57 dah. Firman Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada. Jadi ini juga akidah Allah berada di mana-mana. Allah berada di mana-mana, Allah berada di setiap tempat. Allah tidak bertempat. Kita pun keliru juga disebut dia. Allah berada di mana-mana. Allah berada di setiap tempat dah. Allah tidak bertempat dah. Macam mana? Mana satu betul? Dua tiga kenyataan mereka tu mana satu betul dah? Okey, yakni Allah sedia, makna sebenar dah. Yakni Allah sedia mengetahui hal keadaan kamu pada bila-bila masa dan di mana sahaja kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maksudnya ilmu Allah bersama kamu. Ma'iyatullah, Allah bersama kita ni maksudnya ilmu Allah bersama kita dah. Di mana sahaja kita berada dah. Di YT ke, dah. Di masjid ke, di rumah kita ke, di pasar raya ke, Allah bersama-sama kita, maksudnya Allah mengetahui keadaan kita
Dia Allah berkuasa lakukan apa sahaja terhadap kita dah. Itu maksud ma'iyah dah. Ni bukan takwil ni. Tak, ni bukan takwil dah. Ma'iyah ni kebersamaan. Ada kebersamaan ni maksud dia nya bukan ada maksud dia tepek yang kita sama dah. Wa huwa ma'akum. Dia saya tetap bersama-sama awak dah. Maksud saya menyokong awak. Dan saya selalu pantau awak dah. Dah. Apa-apa saja awak minta tolong, saya akan bantu awak dah. Itu maksud wa huwa ma'akum aina ma kuntum dah. Bukan maksud bersatu juga. Dia gimana pun kita bawa dia sekali dah. Kita nak semaya pun di tepi kita tidur pun di tepi kita juga dah. Itu ma'iyah. Betul juga makna tu pun dah. Tapi ma'iyatullah dengan makhluk ni bukan maksud Allah bersama-sama. Maksudnya di mana saja berada maka Allah bersama-sama, tidak dah. Tapi maksudnya ilmu Allah dah akan bersama-sama kita. Sebab tu disebut sini ilmu dengan alim dah. Sifat Allah bukan zat Allah seperti yang dibincangkan mengenai masalah sifat dalam bahagian yang pertama dah. Maksud dia nya di sini kebersamaan Allah, maksudnya sifat Allah bersama-sama kita dah. Dalam ayat yang hampir sama dalam surah apa dia ni, surah Waqiah dah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ni kalau kita tengok ayat ni juga ni ayat akhir surah Waqiah juga menyebut berkenaan dengan malaikat yang cabut nyawa. Dah. Sebab tu nak faham ayat Quran ni, nak tengok ayat sebelum, ayat selepas. Siap sabar dah, siap sabar. Ayat tu berkenaan menyentuh isu apa dah? Tajuk apa dah? Jadi ayat ni wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ayat ni berkenaan bagaimana ketika mana malaikat mencabut nyawa dah. Ana ayat anja. Falaula idza balagatil hulqum dah. Falaula idza balagatil hulqum dah. Kenapa tidak apabila nyawa sampai di halqum dah? Kenapa tidak kamu pergi sekat ataupun kamu pergi berubah dah? Orang nak mati saat ni supaya tak keluarnya roh dia, nyawa dia dah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Tersebut sedangkan kami dekat dengan kamu tapi kamu tidak dapat melihatnya dah. Jadi kami di sini maksudnya malaikat kami dah, malaikat yang mencabut nyawa tu dekat dengan orang yang mati saat ni dah. Tapi kamu tidak dapat melihatnya dah. Dalam Facebook dia tunjuk macam mana singa ni mati dah. Singa waktu nazak macam mana dah. Nampaklah seolah-olah malaikat cabut nyawa roh dia dah. Waktu akhir sekali tu dia melompat, dia menyetok, melompat dah. Maksudnya dia seolah lari daripada seseorang dah. Mari depan dia, malaikat cabut nyawa dia dah. Tu macam mana nazaknya seekor singa yang ganas akhirnya mati juga dah. Lebah begitu dah. Jadi Allah Taala sebut wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu tetapi kamu tidak melihat dah. Tidak dapat melihat dah. Maksud ayat ni kami lebih dekat kepadanya maksudnya dengan malaikat kami dah. Maksud kami ni, malaikat kami ni lebih dekat dengan orang mati saat ni tapi kamu tidak dapat melihatnya dah. Jadi kami di sini maksudnya malaikat yang mencabut nyawa dah. Ni boleh tengok dalam tafsir Ibn Katsir dah. Tafsir Ibn Katsir ada sebutlah. Berkenaan dengan tafsir ayat ni lah. Dan saya nak ulang sekali lagi, ni bukan takwil ni, bukan takwil ayat ni. Bukan takwil ayat dah, bukan takwil daripada hak sebenar kepada makna yang keluar, tidak dah. Ni dia bagi tafsir mengembalikan dhamir kepada siapa dia ni, kata-kata nama ni. Dah? Ni melibatkan ilmu bahasa Arab lah. Ilmu bahasa Arab dah. Okey, ayat seterusnya, ayat yang ke berapa? Ayat yang ke 5 dah. Firman Allah dalam surah Al-Fathu ayat yang ke-10 dah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah dah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka dah. Surah Al-Fathu ayat 10 dah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sebenarnya orang yang berbaiat dengan kamu wahai Muhammad, sebenarnya mereka berbaiat dengan Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka dah. Okey, apa dia maksud ayat ni? Apa maksud ayat ni dah?
Maksud ayat ini ialah bahawa orang-orang yang berjanji setia biasanya berjabat tangan. Rasulullah bila Rasulullah bai'ah, Rasulullah jabat tangan. Begitu juga bila kita berbai'ah dengan pemimpin, kita disuruh berjabat tangan. Tapi sekarang ni tak lah. Sekarang ni kita undi lah. Tak. Nak jabat tangan semua sekali tak ada. Berpuluh-puluh ribu dah. Jadi cara bai'ah zaman dahulu, mereka berjabat tangan dengan pemimpin dah. Macam mana kita tengok pelantik ke Abu Bakar, pelantik ke Umar Al-Khattab dah, Osman, Ali, semua sekali sahabat-sahabat pergi berjabat tangan dengan dia dan bai'ah dengan dia dah. Kemudian Rasulullah dengan sahabat pun, Rasulullah berbai'ah dengan para sahabat, bersalaman dengan para sahabat, berjabat tangan sahabat. Bila Rasulullah buat bai'ah dah, bai'ah dalam apa dia? Bai'atul Ridwan dah, dalam jihad. Banyaklah dalam perjanjian Rasulullah buat, Rasulullah berjabat tangan dah. Tapi Rasulullah tak berjabat tangan dengan orang perempuan dah. Rasulullah berjabat tangan dengan orang lelaki sahaja dah. Okey. Cara berjanji setia dengan Rasulullah ialah meletakkan tangan Rasulullah di atas tangan orang-orang yang berjanji. Jadi maksud di sini ialah tangan Allah di atas tangan mereka, iaitu untuk menyatakan bahawa berjanji dengan Rasulullah sama dengan berjanji dengan Allah. Ayat ni nak bagi tahu bahawasanya orang yang berjanji dengan Rasulullah sama dengan dia ni berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yadullahi fawqa aydihim, maksudnya seakan-akan tangan Allah juga di atas tangan mereka. Sahabat-sahabat tangan dia di bawah, Rasulullah tak tangan di atas. Tak. Kemudian Rasulullah buat janji dengan mereka. Jadi seolah-olah itu Allah Taala juga mengukuhkan perjanjian dengan mereka. Seakan-akan, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah seakan-akan berada di atas tangan mereka. Maksudnya Allah juga setuju dengan perjanjian bai'ah yang mereka buat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud ayat ni lah. Ini boleh tengok dari Quran dan terjemahan je lah. Jadi itu maksud yadullahi fawqa aydihim. Jadi ini juga ayat yang digunakan oleh Ibn Arabi yang mengatakan ataupun yang menyokong akidah hulul wal i'tiqad dia bahawasanya Allah ni bersatu dengan makhluknya Kemudian ayat seterusnya, ayat surah Al-Fathu ni bukan surah Al-Fathu, ni surah ayat surah Al-Hadid Surah Al-Hadid ayat yang ketiga Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, dialah Allah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, dan dialah Maha yang mengetahui segala-gala sesuatu. Nah, ni surah Al-Hadid ayat 3 Okey, apakah maksud ayat ni ni ada perkataan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ni pun batin ni ambil tak. Zahir dan batin hak tak nampak buat Allah, hak nampak buat Allah juga. Tak. Allah tak nampak sah, Allah tak nampak sah Hak nampak ni makhluk Allah juga dia kata. Hak tak nampak tu Allah juga tak nampak. Batin Sedangkan makna sebenar al-awwal wal az-zahir wal batin, apa dia maksud dia? Tengok. Dia yang awal maksud dia awal sebelum sesuatu tanpa permulaan. Maksudnya wujudnya Allah tanpa permulaan Dia yang akhir selepas sesuatu tanpa kesudahan Maksudnya Allah ni kekal buat selama-lamanya Selepas makhluk ni hancur, Allah masih ada Dia yang zahir maksudnya yang lengkap dengan dalil-dalil Dia yang batin tanpa boleh ditanggapi oleh panca indera. Dia yang zahir yang lengkap dengan dalil-dalil. Maksudnya apa? Maksud dia kita boleh nampak adanya Allah dengan semua hak ada ni. Semua hak ada ni dalil adanya Allah. Adanya matahari, adanya bulan, adanya langit, bumi, adanya manusia, adanya makhluk-makhluk lain. Dalil bukti bahawa adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Kita tengok bangunan yang sudah dibina mesti ada pekerja hak buat. Mesti ada orang hak planning tu. Planner dia tu mesti ada apa dia? Orang yang menguruskan bangunan tersebut Jadi sebagaimana kita yakin adanya pekerja, orang yang bina bangunan tersebut sebab ada bangunan tu, maka begitulah kita yakin adanya Allah dengan sebab adanya langit bumi, adanya makhluk semua sekali Itu maksud az-zahir Az-zahir maksudnya wujudnya Allah ni dia terbukti dengan dalil-dalil yang jelas Az-zahir
dalam doa sebelum tidur ada juga dah yang menyebut tentang sifat az-zahir wal batin al-awwal wal akhir ni. Antal awwal falaysa qablaka syai' dah, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' dah, wa antal batinu dah, antal zahir laysa fawqaka syai' dah, wa antal batin laysa dunaka syai' dah. Ni hadis Nabi dia dah yang mentafsirkan makna az-zahir wal batin dah. Anta zahir laisa fawqaka syai'. Wahai Allah, kamulah zahir. Tidak ada yang mengataskan kamu. Kamu tidak ada yang tinggi daripada kamu lagi. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Kamu ni batin, tidak ada orang yang boleh melihat kamu dah. Mengesan kamu dah. Sekarang ni orang boleh kesan belaka dah. Orang tengok dengan satellite, orang tengok dengan teropong semua sekali dah. Nampak belaka lah. Planet hok kecil, hok besar nampak belaka dah. Tapi Allah Taala suluhlah dengan apa pun tak nampak dah. Itu maksud batin dah. Az-zahir dalam hadis ni maksud dia nya anta zahir falaisa fawqaka syai' dah. Allah berada di atas, semua makhluk di bawah belaka dah. Itu maksud az-zahir dah. Jadi Ibnu Arabi faham dengan ayat ni anta zahir wa zahir wal batin, dia faham. Pertamanya Allah tak nampak. So yang keduanya zahir, maksudnya hak ada ni Allah juga dah. Langit pun Allah, bumi pun Allah, bukit buka pun Allah, hak kayu pun Allah Taala belaka dah. Itu faham dia lah. Nak menyokong apa dia pendapat dia yang mengatakan Allah ni jelma dalam makhluk ni. Okey, seterusnya dah. Tafsir yang kita sebut ni terdapat dalam tafsir As-Suyuti dah. Jadi maksud dia yang zahir, yang lengkap dengan dalil, dia yang batin tanpa boleh ditanggapi oleh panca indera. Ini disebut dalam tafsir As-Suyuti dah. Okey, seterusnya dia ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ni ayat surah Az-Zariyat ayat 21 dah. Surah Az-Zariyat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga dalam diri kamu, apakah tidak kamu memerhatikannya dah. Ni. Wa fi anfusikum afala tubsirun dah. Saya teringatlah waktu saya belajar apa dia, oleh kerana gambar guru kita lah terpengaruh dengan tasawuf ni, ajar dia wahdatul wujud ni, dia sebutlah wa fi anfusikum afala tubsirun ni. Dia kata tengok, sebenarnya apa yang ada di alam ni, alam kubra, alam sughra ni sama sahaja dah. Alam kubra ni maksudnya langit, bumi, laut, sungai, hutan dah. Kemudian matahari, bulan, panca indera, apa dia, planet-planet semua sekali ada ni. Dia kata sebenarnya ada pada diri manusia dah. Ada pada diri manusia dah. Dari diri manusia ni ada belaka, bukit buka, ada langit bumi, ada air, sungai, ada laut, ada belaka semua manusia dah. Ni dia nak bagi tahu kepada kita bahawasanya persamaan antara alam manusia dengan alam hobsa ni. Alam hobsa dah. Jadi disebut wa fi anfusikum afala tubsirun, daripada diri kamu tidakkah kamu melihat dah. Maksudnya kita boleh melihat kepada alam raya ni. So yang kedua, kita juga memerhatikan diri kita dah. Hati, ruh kita, panca indera kita, perut kita, anggota kita, maka kita dapati ada persamaan antara alam hak besar dengan alam hak kecil kita dah. Satu sekara dah. Yang kedua wa fi anfusikum ni lah ayat yang digunakan oleh orang tasawuf, orang fuq batin ni. Mereka buat dalil bahawasanya ajaran martabat 7 dah. Martabat 7 dah. Ajaran martabat 7 ni dia sebut peringkat-peringkat manusia, binatang, malaikat, roh semua sekali dah. Hak ni lah wa fi anfusikum lah, ayat ni lah. Dia akan sebut depan ni gambar rajah macam mana, apa dia pahaman mereka lah. Okey, ayat ni sebenarnya lanjutan daripada ayat sebelumnya yang menceritakan bahawa bumi ini mengandungi pelbagai tanda kebesaran Allah bagi mereka yang yakin dah. Maka ayat ini pula menyatakan bahawa dalam diri manusia juga ada perkara-perkara yang harus direnungi, yang melambangkan keagungan dan kebesaran Allah. Hak tu sebenarnya ayat ni. Sebenarnya ayat ni suruh supaya kita ni merenungi ayat-ayat Allah. Sama ada bumi, langit, dan begitu juga merenungi terhadap tubuh manusia. Tapi mereka faham wa fi anfusikum afala tubsirun, mereka fahamnya ialah manusia tu jelmaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itulah akhir sekali bila mereka berzikir, bila mereka fikir, akhirnya dia kata anal haq, akulah sebenarnya Tuhan. Aku sebenarnya Allah. Sebab tu Ibnu Arabi bila waktu dia kena fatwa dan dihukum bunuh tu, dia mendakwa Allah dalam jubah dia. Tak. Inilah. Sebab itulah kalau orang beramal dengan tasawuf ni lah akhir dia. Akhir dengan kerja Tuhan juga akhirnya. Penghujung dia situ. Itulah penghujung dia akan mengaku dia sebagai Tuhan. Jadi semua ajaran-ajaran sesat yang kita tengok ada di Malaysia ni, akhir sekali selepas mereka buat pemujaan terhadap guru mereka, dan akhirnya mereka mengaku sebagai Tuhan lah. Okey, tu ayat. Dari tafsir yang kita sebut tadi, tafsir yang sebenar tu disebut tafsir Al-Azhar dan tafsir Ibnu Katsir. Okey, seterusnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ni ayat berkenaan dengan bulan puasa ni dah. Kita kejut apa ni lah. Surah Al-Baqarah ayat 186 dah. 186 dah. Ni ayat berkenaan dengan ibadah puasa. Dalam ibadah puasa tu Allah Taala sebut berkenaan dengan doa dah. Jadi bulan puasa ni bulan yang kita disuruh banyak-banyakkan berdoa dah. Jadi doa ni kita kena berasa Tuhan dekat dengan kita, maksudnya Tuhan mendengar permohonan yang kita minta dah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka jawablah bahawanya aku adalah dekat dengan mereka. Surah Al-Baqarah ayat 186. Berarti ayat ni ialah Allah dekat dengan hambanya, iaitu ilmu Allah dekat dengan hambanya. Allah yang meliputi dan menyeluruh segala makhluk. Allah mendengar dengan sifatnya, bukan dengan zat, akan segala apa yang mereka kata dan melihat segala apa yang mereka lakukan. Ini tafsir Al-Maraghi. Al-Maraghi ni tafsir seorang ulama Azhar lah. Dia tulis ayat ni maksud dia Allah dekat dengan hamba, maksud dengan ilmunya. Dia Allah meliputi dan menyeluruh segala makhluk, maksud dia Allah Maha mendengar dan melihat apa sahaja yang mereka lakukan. Itu maksud dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk berdasarkan ayat ni dah. Jadi faham apa dia Ibnu Arabi, dia faham dekatnya Tuhan, maksudnya Tuhan bersatu dengan makhluk juga. Itu dia faham. Okey, seterusnya ayat dah. Dia ada 10 ayat semua sekali dah. Okey, ayat yang terakhir dah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Ni ayat dalam surah Al-Anfal ayat 17 dah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Dan bukanlah kamu yang melempar ketika mana kamu melempar, tetapi Allah yang melemparnya. Ni ayat ni turun tak silapnya dalam perang Badar. Dalam perang Badar Rasulullah ambil pasir, tak? Rasulullah baca doa. Kalau Rasulullah lempar kepada orang musyrik yang menyebabkan masuk di mata mereka dan pandangan mereka kabur, akhirnya tentera Islam dapat mengalahkan mereka dan bunuh mereka sebab dalam karamah dalam peperangan di Badar ni memang banyak karamah yang berlaku, termasuk dah Rasulullah lempar pasir kepada mereka dan malaikat juga turun untuk menolong sahabat-sahabat Nabi membunuh kaum musyrikin. Dalam cerita ni, dalam hak cerita ni Allah Taala menyebut wama ramaita, bukanlah ketika mana kamu melontar wahai Muhammad, ketika kamu melontar, tetapi sebenarnya Allah yang melontar. Maksud ayat ni melempar dengan kudrat, maksudnya intinya kamu melempar dengan kudrat Allah. Rasulullah melempar ke arah musyrikin dengan hanya segenggam debu. Walaupun debu tu sedikit, dia jarak orang kafir tu jauh, tapi sampai juga ke muka-muka orang musyrik. Maksudnya Rasulullah hanya melempar, tetapi yang menyampaikan pasir itu debu ke muka mereka, maksud mata mereka tu hanya Allah Taala sahaja. Itu maksud dia. Kerana secara logik akal tidak munasabah segenggam debu itu akan masuk dalam mata mereka, barisan musuh yang jauh. Tetapi oleh kerana Allah Taala yang menyampaikan, yang menyebabkan semua mereka terkena belaka apa yang lempar oleh Rasulullah SAW. Jadi Ibn Arabi kata, tengok, bukan kamu melempar, Allah yang melempar. Maksudnya Nabi yang gerak tangan, tapi sebenarnya Allah yang melempar. Maksudnya Tuhan jelma itu pun Nabi dah. Maksudnya Ibn Arabi faham lah.
Ada. Dia faham gitu dah. Jadi 10 ayat ni dipetik daripada kitab Ilmu Martabat 7 dah, karangan Muhammad Fadlullah Al-Burhanapuri dah, bertajuk At-Tuhfah Al-Mursalah dah. Ni 10 ayat Quran hak dia sebut hak menyokong pandangan wahdatul wujud dah. Okey. Isi kitab ini diakhiri dengan katanya dalil wahdatul wujud itu amat banyak. Lalu disebutnya 10 ayat-ayat tersebut di atas dah. Maka jelas di sini bahawa martabat 7 itu ialah wahdatul wujud dah. Jadi martabat 7 ke wahdatul wujud ke ajaran yang sama saja yang tersebar di Nusantara dah. Okey. Kita ulas mulalah ayat-ayat Quran dan dalil yang mereka gunakan sebagai dalil mereka untuk menyokong pendapat mereka wahdatul wujud dah. Kalau melihat kepada ayat zahir ayat-ayat ni, maka ramailah orang yang akan menerima akidah wahdatul wujud dah. Atau sekurang-kurangnya tidak berani mengatakan wahdatul wujud itu salah dan kufur dah. Kemudian ayat Quran ada. Dalil ayat Quran ada 10 ayat Quran tadi dah. Jadi mereka tak berani untuk mengkufurkan pahaman wahdatul wujud dah. Sebenarnya wahdatul wujud ini sama seperti i'tikad agama Kristian yang mengatakan bahawa Allah itu jelma'ah dah pada makhluk dah. Sedangkan i'tikad Ahlus Sunnah mengatakan bahawa Allah itu terpisah dah dan berbeza dengan makhluk dah. Jadi sebenarnya ajaran dari wahdatul wujud ni sama dengan Kristian dah. Cuma Kristian dia kata Allah jelma dalam Nabi Isa AS dah. Tapi wahdatul wujud ni dia kata jelma dalam semua tubuh manusia dah. Semua makhluk ada belaka dah. Sebab itulah dalam banyak-banyak syair ataupun kata-kata Ibn Arabi, bagi dia sama ya orang sembah berhala dengan sembah Allah sama ya. Orang sembah berhala dah. Orang sembah nak orang Kristian hak sembah salib, orang Yahudi apa dia orang Buddha hak sembah berhala, kemudian orang Islam sembah Allah Taala, sembah apa dia menghadap Kaabah, sama belaka dia kata dah. Sebab tu belaka Allah Taala belaka dah. Tu pahaman mereka lah. Teruk je. Okey, punca dia pertikaian tentang mentafsirkan ayat ni dah. Dan hakikat zat dan sifat Allah dah. Macam mana boleh Ibn Arabi faham begitu dah? Kalau kita tengok di sini, sebenarnya di sana dalam pahaman sifat Tuhan ni, Ahlus Sunnah faham bahawa sifat dengan zat Allah ni benda yang berbeza dah. Dua perkara yang berbeza dah. Tapi orang sufi bagi dia hakikat zat dengan sifat ni sama saja dah. Ni perbahasan berkenaan sifat dengan zat ni dibahas oleh golongan Asy'ariyah lah, ilmu kalam lah. Sebenarnya tidak ada dalam Quran adalah hadis apa dah. Tapi Asy'ariyah ni dia sebut perbahasan begitu nak mengelakkan daripada pahaman ni lah, pahaman wujud lah. Sebab bagi orang sufi dia faham sifat dengan zat ni benda sama dah. Ilmu Allah dengan zat Allah ni benda sama dah. Kudrat Allah dengan Allah ni benda sama dah. Zat Allah ni benda sama dah. Sebab tu dia kata dekat-dekat Allah ni maksudnya zat Allah dekat. Allah bersama kamu maksudnya zat Allah bersama-sama kamu dah. Jadi inilah pahaman yang tersebar dalam masyarakat kita dah. Sekarang kita tanya budak-budak kita, budak-budak kecil-kecil lah, di mana Allah? Bukan budak-budak orang tua bertanya Allah di mana-mana. Tak. Jadi sedekah pahaman ni bukan fahaman apa dia sebenar, bukan fahaman sahabat Nabi, tidak dah. Tu salah lah, memang salah dah. Tu fahaman wahdatul wujud dah. Allah di mana-mana, Allah tidak bertempat dah. Tu fahaman wahdatul wujud dah. Allahu akbar. Ni orang semaya dah ni, orang semaya i'tikad gitu ni, orang semaya ni. Orang semaya masjid, orang ngaji, orang pergi Mekah, ni akidah mereka dah. Allahu akbar. Okey, dalam takrif yang disebut oleh Asy'ariyah disebut sifat Allah ni la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Ini perkataan yang masyhur lah. Sifat Allah tu bukan zat Allah, dia bukan daripada zat dah. Apa ni pala tu? Sifat ni bukan zat, dia bukan zat. Bukan zat pun tidak, zat pun bukan dah. Apa ni belik molek tu dah.
Maksudnya Allah dengan sifat Allah ni benda yang berbeza dah. Tapi bukanlah maksudnya berbeza tu tak ada hubungan langsung dah. Ada hubungan juga dah. Tu maksud dia la huwa hiya wala hiya ghairuhu dah. Tapi sebenarnya disebut sini sebenarnya tafsiran ni tidak ada dalam Quran dan Sunnah dah. Maka tak perlulah kita nak mengada-ngada lah, nak mentakrifkan sifat kau, zat kau macam mana kau. Jadi tidak ada perbahasan di kalangan para sahabat Nabi, ulama-ulama mujtahidin berkenaan dengan perbahasan sifat dengan zat. Jadi apa dia Asy'ariyah ni hanya memberi takrif begini sebenarnya nak mengelak daripada fahaman wujud saja. Itu saja dah. Okey, itu antara dalil-dalil ayat Quran yang mereka guna untuk menyokong pandangan mereka dah. Jadi kita telah bagi tahu tadi sebenarnya ayat Quran ni makna dia lagu lain dah, makna lain. Tapi di monopoli oleh mereka, digunakan oleh mereka untuk menyokong pandangan mereka dah. Okey, di sana ada hadis-hadis dah, hadis-hadis Rasulullah yang mana golongan sufi ni menggunakan hadis Nabi untuk menyokong pandangan mereka dah. Di sini disebut oleh Profesor Dr. Fatah Harun ada 4 hadis Nabi yang mereka gunakan untuk menyokong pandangan mereka dah. Ni tafsir yang paling bahaya sekali lah, tafsir yang paling bahaya yang boleh merosakkan akidah dah. Okey, ada 4 hadis Nabi dah. Yang pertamanya hadis Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ni masyhur ni pak kita ni. Tak. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesiapa yang mengenal dirinya maka dia telah mengenal Tuhannya. Ni mereka anggapkan hadis, maka mereka pun apa dia? Suruh kita mengenali diri kita dah. Okey, ulasan hadis dah. Hadis yang pertama ni, man arafa nafsahu ni sebenarnya hadis ni tidak sahih dah. Bukanlah sahih mengikut perakuan oleh ulama hadis dah. Maka sebenarnya ditolak dengan mengatakan bahawanya kamu berhujah dengan hadis dhaif atau maudhu' dah. Tu. Tapi mereka jawab, walaupun hadis tidak sahih di sisi kamu ahli zahir, maka di sisi kami ahli sufi, kami mengatakan sahih mengikut kasyaf. Tengok. Baru ni apa dia Puan Wardina dia tegur Encik Dun tak? Encik Dun Puan Wardina tegur dah. Jadi ada orang persoal balik dah. Dia kata hak Encik Dun sebut tu adalah kitab. Dah. Ada kitab maksudnya, maksud dia nya hak dalam kitab tu betul belaka lah maksud dia. Dalam kitab banyak, dalam kitab dia Taurat pun ada kitab juga, dalam Injil Taurat juga ada kitab juga kan. Jadi semua dalam kitab tu betul belaka ke? Dah. Dah. Jadi hak dalam kitab tu pun hak dalam Quran hadis Nabi ya betulnya. Hak lain daripada Quran hadis hak sahih juga. Macam-macam. Dalam hadis sendiri pun ada dhaif, ada maudhu'. Kan? Jadi bagi mereka hak dalam kitab tu betul dah. Ni masalah. Begitu dah. Dia faham gitu dah. Jadi sininya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia kata memang betul bila jadi segi ahli hadisnya hadis ini maudhu' tak sahih. Tapi bagi kami ahli sufi ni kami benar dengan kasyaf. Hadis ini benar, betul, sahih. Jadi ada disiplin ilmu lain pula dia menilaikan hadis dah. Okey. Maka dijawab kepada mereka bahawa kalaupun kasyaf itu ada, tetapi tidak menyeluruh kepada semua jenis manusia. Sedangkan Islam untuk semua jenis manusia. Kalau guna kasyaf agak beratlah kitanya dah. Orang tu kasyaf, orang ni kasyaf agak. Tetap orang nesok agama ni. Orang tu kasyaf lagu lain, orang ni kasyaf lagu lain pula dah. Jadi benda yang berbeza dah. Jadi sebab itulah kasyaf tak boleh menjadi dalil kepada apa dia pegangan agama dah. Pegangan agama dalil dia je Quran ada hadis Rasulullah sahaja dah. Okey. Okey, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu dah. Kasyaf ni maksudnya dia nampak benda gaib dah. Dia nampak benda gaib, dia nampak jin ke, nampak malaikat ke, nampak benda hakikat ke. Kita tak nampak. Tu kasyaf dia panggil dia. Bukan kasyaf nama orang dah. Okey, hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ni, hadis ni telah dikatakan dhaif oleh As-Sakhawi dah. Sakhawi kata tidak ada asal. As-Sam'ani kata ni kata-kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ibnu Taimiyah kata hadis ni maudhu'. Firuz Abadi kata hadis ni daripada Israiliyah dah. Ibn Nawawi kata tidak sabit daripada hadis Nabi dah. Dia hanya boleh dipakai jika ditakwilkan dah. Tetapi Ibnu Arabi mengatakan ini adalah hadis sahih yang diperolehi olehnya dengan jalan kasyaf dah.
Jadi semua ahli hadis menolak, tapi Ibn Arabi kata sahih, kata sahih dah. Okey, tu yang pertama dah. Yang kedua, contoh yang kedua, hadis yang mereka tafsir mengikut fahaman mereka juga ialah awwalu ma khalaqallahu ta'ala nura nabiyyika ya Jabir. Ni masyhur juga dah. Mula-mula pertama Allah jadikan ialah nur nabi kamu wahai Jabir. Ni dalil kepada mereka mendakwa tentang Nur Muhammad. Ni hadis ni tidak dapat dikesal dah. Didakwa bahawa hadis ini terdapat dalam Musannaf Abdul Razzaq, guru kepada Imam Bukhari dah. Tetapi bila dicari-cari dalam Musannaf, ternyata hadis ini tidak ada dah. Lagipun hadis ini seolah-olah menyuruh semua orang percaya bahawa Nur Muhammad lah daripada Allah dan semua alam terjadi daripada Nur Muhammad dah. Kalau suruh semua orang percaya, maka tidak wajarlah diriwayatkan oleh seorang sahaja dah. Maka sepatutnya hadis ni ramai yang meriwayatkan hadis ni. Dah. Jadi hadis ni hadis rekod sahaja dah. Semata-mata. Hadis berkenaan dengan Nur Muhammad dah. Saya cerita dahulu ni ke. Saya wayak Nur Muhammad di masjid tu, di masjid Kapur tu. Oh gagah, tak boleh ngajar, berhenti kuliah. Dah. Nak bagi tahu, nak wayaknya orang Kapur kita ni darah daging dia, darah daging keyakinan dia Nur Muhammad. Sebab setiap kali menyambut Maulid Rasul dia akan sebut Nur Muhammad dah. Bahaya dah. Tak tahulah dah. Semaya lama dah dah. Quran ngaji dah, semaya dah, tapi percayaan ni masih ada lagi dah. Okey, yang ketiga dah. Yang ketiga, hadis yang mereka guna untuk menyokong fahaman wahdatul wujud dah, ataupun tafsir batiniyah mereka ni, iaitu satu hadis, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifani dah. Ni kata-kata ni boleh tengok juga dalam hikam pun mungkin ada ni. Tak? Tengok saya ada ni. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dah. Ni kata-kata orang yang benarnya dah, tapi dia anggap hadis. Dia anggap hadis. Kuntu makhfiyan, aku adalah pembendaharaan yang tersembunyi. Maka aku suka dikenali. Lalu aku jadikan makhluk supaya aku dikenali dah. Ni hadis ni menurut Ibnu Taimiyah bahawa ni bukan hadis dah. Kerana sanadnya tidak diketahui sama ada sahih atau dhaif dah. Pendapat ini disokong oleh Az-Zarkashi dari Asqalani dah. Ada ratusan hadis yang bukan hadis. Dan seperti ini dah dikumpulkan dan dibukukan dah. Tu. Boleh tengok dalam buku mengenai hadis maudhu' dah. Dikeluarkan oleh Jakim dah. Tu. Tu antara hadis-hadis yang menjadi dalil dan bukti dibuat oleh orang sufi supaya menyokong pendapat mereka fahaman wahdatul wujud ataupun fahaman apa dia martabat tujuh dah. Okey, so hadis yang mereka guna dah. Ni hadis masyhur. Ni hadis masyhur, hadis ada dalam hadis arba'in dah. Iaitu la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil atta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Ni hadis sahih ni. Dah. Dalam arba'in pun ada, Bukhari pun ada hadis dah. Artinya sentiasalah hamba-Ku mendampingiku dengan melakukan perkara-perkara sunat sehingga aku mencintainya dah. Maka apabila aku mencintainya, maka akulah pendengarannya yang dia, dan dengannya dia mendengar. Akulah penglihatan yang dia melihatnya dah. Dan akulah tangan yang dia, dengannya dia memukul. Dan akulah kakinya, dengannya dia berjalan. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dah. Ni hadis ni mereka guna ni. Hadis ni mereka guna yang mengatakan bahawasanya Allah menjelma dalam diri manusia dah. Dan diri manusia tu maksud dia orang yang banyak berzikir dah. Sebab itulah kita kaji sebab apa orang sufi ni banyak berzikir. Dah. Banyak berzikir. Ada budak hok ngaji di Hadramaut dah. Dia telefon kawan dia di Malaysia ni, dia kata pukul 3 pagi dia bangun dah. Nak berzikir. Pukul 3 pagi berzikir sampai rapat subuh. Lepas subuh berzikir pula 1000 pula dah. Ada seorang imam di Sri Kembangan tu dia saya. Dia jemputlah seorang ustaz pergi mengajar di masjid dia. Jadi imam ni muka ada kuliah, dia wirid reka-reka lah, doa reka-reka lah. Jadi lepas
lepas pada sembahyang sunat apa semua sekali, maka penceramah ni pun naik lah. Dia kata sebelum saya meneruskan kuliah saya ni, saya nak tegur lah imam ni. Tak. Imam ni ada ilmu saja, tapi tidak beramal dengan ilmu dia. Tak. Dia ayat lah Rasulullah ni berzikir, Rasulullah ni wirid panjang gini. Tak. Dia kata Tok Imam lah. Tok Imam tak berzikir. Tak. Jadi memang orang-orang sufi ni memang dia suka berzikir, dia banyak berzikir lah. Jadi zikir dia ni tujuan dia nak ambil hadis ni lah. Sehingga bila banyak berzikir tu pun suka kepada seorang lah. Maka waktu tu mata dia, telinga dia, tangan kaki dia, maka semua sekali Allah menjelma dalam tubuh mereka. Lepas hadis ni, akulah penglihatan yang dia lihat, akulah pendengaran yang dia dengar, akulah kaki yang dia berjalan, akulah telinga yang akulah tangan yang dia pegang. Jadi mereka seret ke hadis ni untuk menyokong pandangan mereka dah. Sedangkan ulama-ulama hadis, contohnya siapa dia? Ibnu Hajar Asqalani dia dalam tafsir ke hadis ni ada 6 tafsir dia. Tak ada satu pun tafsir yang mereka sebut ni sama dengan tafsir yang disebut Ibnu Hajar Asqalani dia. Ada 6 tafsir berkenaan dengan hadis ni dah. Tak ada satu pun yang menyamai yang sama dengan tafsir yang disebut oleh Ibnu Arabi dah. Jadi hadis ni ahli sufi mereka kuat melakukan amalan-amalan sunat dan bagi berzikir kerana mereka kata akhirnya Allah menjelma dari diri mereka dah. Tu. Okey, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa yubsaruhu alladhi yubsiru bihi. Maksud hadis ni nya iaitu keseluruhan berbunyi, keseluruhan masyghul dengan ku. Maka dia tidak mendengar dengan pendengarannya kecuali kepada apa yang aku redai. Dan dia tidak melihat dengan penglihatannya kecuali dengan pada apa yang aku perintahkan. Itu maksud hadis sebenar. Maksud hadis ni ialah bila seseorang tu melakukan perkara wajib dah. Ni hadis ni betul ni hadis ni. Mau faham molek hadis ni dah. Hadis ni hadis 40. Hadis ni perlu sangat-sangat kita faham dah. Kalau tidak kita akan terpesuh dalam nak memahami agama dah. Tengok yang pertama sekali hadis ni Nabi bagi tahu perkara yang paling Tuhan suka untuk kita mendekatkan diri ialah melakukan perkara wajib dah. Itu yang pertama dah. Sebab tu utamakan perkara wajib barulah perkara sunat dah. Saya masih ingat waktu saya belajar di Ma'had dulu. Ada sahabat-sahabat ni minat tasawuf. Minat tasawuf. Dia baca hikam, dia baca apa dia Ihya Ulumuddin dah. Orang cikgu duduk ngajar depan dia baca buku. Orang duduk baca pendidikan Islam, syariat Islam, dia duduk baca buku dia. Kita tegur lah apa dia baca buku tu. Dia bacalah buku-buku ustaz ngajar ni sebab nak periksa, nak ulang kaji dah. Dia kata hak ni ada zuk ni. Dak hak ni hak ilmu sebenarnya. Kan? Jadi kita tegur dia lah. Sepatutnya kalau ilmu sebenar enggak ngaji Quran dulu. Ngaji Quran hadis-hadis sahih dulu, ngaji fiqh dulu barulah ngaji hak tinggi-tinggi ni. Hak dalam ni hak ngaji Tuhan dulu kan. Jadi dia syok dengan baca tu lah. Jadi nak bagi tahunya ialah kita kena beri keutamaan kepada perkara fardu. Dah. Kena memahami rukun iman, rukun Islam, dah. Memahami ayat-ayat Quran, hadis-hadis sahih dulu, barulah kita boleh faham hak lain ni. Itu yang pertama sekali, perkara yang Tuhan paling suka ialah melakukan perkara fardu, wajib dah. Yang pertama dah. Yang kedua, sentiasa seorang itu melakukan perkara sunat dah. Lepas kita buat benda wajib, buat perkara sunat dah. Dan seseorang itu sentiasa melakukan banyak perkara sunat sehingga Tuhan kasih pada dia dah. Jadi nak tarik kasih Allah pada kita kena banyakkan melakukan perkara sunat dah. Perkara sunat ni maksudnya perkara yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Bukan benda yang baru dia kita rekod-rekod tidak dah. Tapi bagi golongan sufi ni, bagi mereka hak sunat-sunatnya kepada dia. Majlis maulid dah. Hak tu hak sunat bagi mereka nya. Selawat-selawat Nabi dah. Berzikir banyak-banyak dah. Hak tu bagi mereka sunatnya. Seolah-olah mereka melupakan semua perkara sunat lain dah. Hak utama mereka pakai sunatnya dia pakai serban besar-besar, pakai serban, pakai apa dia ni. Dah. Hak tu sunat bagi mereka nya. Sedekah sunat banyak kali lagi sunatnya. Dah. Banyak benda lagi sunatnya dah. Perkara wajib tak lepas lagi. Dah.
Jadi mereka faham sunat ni hanya dalam konteks zikir saja, selawat saja, majlis maulid saja. Lah. Dalam apa dia pakaian mereka saja tu lah. Faham sunat mereka dah. Jadi sehingga mereka kata bila kita buat benda sunat ni, maka Tuhan akan kasih kita, cinta pada kita dah. Sebab tu mereka mendakwa dah. Selakah lagi dah. Duk majlis cinta Rasul, selakah dalam syurga, selakah lagi dah. Selakah lagi, mati masuk syurga lalu dah. Lah. Itu dakwah mereka lah dah. Jadi hadis ni, pertama keutamaan perkara wajib. Yang kedua melakukan perkara sunat yang diajarkan oleh Nabi SAW dah. Yang ketiganya, bila orang tu melakukan dua perkara wajib dan sunat ni, maka akhir sekali Allah akan kasih dia dah. Inilah orang yang wali Allah dah. Wali Allah ni ialah orang yang melaksanakan perkara wajib, perkara sunat. Dah, ni wali Allahnya. Dia wali Allah, dia akan mengikut apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faham hak akhir tu salah Ibn Arabi faham. Ibn Arabi faham bila orang tu berzikir maka martabat dia akan naik. Akhirnya dia kata anal haqqu anallahu. Akulah yang sebenar, akulah Tuhannya. Itu akhir mereka dah. Situlah akhir mereka. Akhirnya mereka bersatu dengan Tuhan dah. Fana dengan Tuhan dah. Itu fahaman yang sudah lama menapak di negara kita. Dia telah meresap dalam ajaran-ajaran sufi, ajaran tasawuf di negara kita dah. Jadi hak kita kesannya benda ni berlaku di kalangan orang-orang yang mengajar agama, dia orang-orang yang dia tinggal di masjid, orang yang urus masjid, orang yang semua sekali lah. Ni dah. Jadi sebenarnya tafsir ayat Quran 10 ayat tadi tersebut dan 4 hadis tersebut tadi, ni dalil-dalil mereka yang mereka tafsirkan untuk menyokong akidah mereka yang salah. Akidah mereka salah. Dan inilah tafsir batini yang paling teruk sekali dah. Yang paling berat sekali. Sebab apa? Sebab boleh merosakkan akidah dah. Yang boleh merosakkan akidah dah. Itulah saya rasa sedikit pembentangan berkenaan dengan tafsir sufi batini, iaitu mereka mentafsirkan ataupun membawa semua ayat-ayat Quran 10 ayat tadi kepada pahaman mereka yang salah. Dan semoga kita dapat faham ayat ni dengan cara betul dan menjauhi fahaman mereka yang salah dah. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan dah. Wallahu a'lam. Ana pun tak baca buku Ibn Arabi dah. Al-Awasim Al-Qawasim tu sebenarnya bukan buku dia dah, buku lain dah. Buku dia nya Al-Fasl dah. Al-Fasl. Buku hak dia jelas sebut berkenaan dengan fahaman dia ni buku Al-Fasl dah. Ada senarai buku dia ni disebut oleh Dr. Fatah lah, ada sebut buku dia lah, senarai dia lah. Tak silapnya Al-Qawasim tu lawan ataupun jawapan kepada buku Ibn Arabi dah. Okey, soalan ada tersebar di internet seorang ibu tunggal mati beris kanser 4 jam sebelum meninggal dia berzikir la ilaha illallah. Dikatakan kuburnya bercahaya lah. Apakah pendapat ustaz? Okey, kubur bercahaya waktu seseorang itu dikebumikan. Saya mengajar Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin. Lepas pada bab zikir, bab doa tu dia sebut bab karamatul awliya. Karamah ataupun kemuliaan yang Allah Taala bagi kepada wali-walinya lah. Jadi dalam hadis ni, dalam tajuk hadis ni, Imam Nawawi mari banyak hadis lah. 4-5 hadis lah, cerita-cerita berkenaan dengan sahabat Nabi macam mana karamah yang berlaku dah. Contohnya kisah Abu Bakar dah, yang mana makanan dia bertambah banyak. Kemudian Umar sendiri seorang yang diberi ilham, diberi muhdasun dah, muhaddas dah. Maksudnya dia mari idea-idea yang tepat dah. Kemudian sahabat-sahabat Nabi lain dah baca Quran turun cahaya dah. Jadi peristiwa kubur ni bercahaya ni tak pelik lah. Memang benda ni pelik. Dah bercahaya ni tak, kalau buh lapu tu bercahaya sungguh lah. Ini tak apa lapu, bercahaya juga. Tu pelik lah. Dah. Kalau bubuh lapu situ cari cerah, biasa lah tu. Mungkin malam memang bercahaya pun.
Okey, ni waktu siang hari berlaku, tak ada lampu-lampu apa, cuma bercahaya dah. Kebetulan dia ambil gambar dengan telefon, lepas tu nampak bercahaya dah. Tak kalau cerita ni benar, maka ni merupakan karamah lah, karamah yang Tuhan bagi kepada hamba-hambanya dah. Kubur bau harum dah, macam kubur Imam Bukhari dah. Sampai sekarang kubur Imam Bukhari bau harum dah. Semerbuk lagi dah. Bukan bau harum kerana bubuh air bau tidak dah, tapi memang bau harum lah. Memang bau harum dah. Itu karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biasalah. Jadi karamah ni perkara yang Allah bagi kepada makhluknya, dan kita ahli sunnah percaya dan yakin dah. Cuma orang kita ni kalau kubur percaya kat apa, ni orang pergi puja kubur tu. Tu bahaya kita dah. Ni karamah Tuhan bagi dia. Apa kita puja kubur dia pula nya? Tak boleh puja dah kubur dia nya. Dah. Jadi karamah benda biasa saja dah. Wallahu a'lam. Ada lagi kau soalan? Rasulullah tu yang akhir Rasulullah tu yang umat-umat dia. Dia kata itu Syiah punya. Sebab saya baca sirah pun tak ada kisah yang akhir Rasulullah yang dia sebut umat-umat itu. Saya nak tahu bagaimana pasti. Okey, berkenaan dengan perkataan Nabi ummati dah. Adakah benar perkataan Nabi yang menyebut ummati itu waktu Nabi nak meninggal dunia dah? Sebenarnya perkataan ummati ni adalah hadis dah. Kita ada dah. Tapi bukan waktu Nabi nak mati, di pada mahsyar. Di pada mahsyar ataupun atas titik sirat, maka Nabi memanggil dah dan mengharapkan selamatnya umat dia, ummati dah. Jadi perkataan Nabi ummati yang didakwa oleh setengah orang terdapat oleh hadis, Nabi menyebut ketika mati, itu tak betul lah. Sebenarnya riwayat Nabi meninggal dunia, Nabi nak wafat, memang jelas dalam hadis dah. Allahumma ila rafiqil a'la dah. Allahumma ila rafiqil a'la dah. Nabi wasiatkan supaya jangan sembah kubur, jangan jadikan kubur dia tempat perayaan. Kemudian Nabi suruh supaya jaga solat, jaga hamba-hamba yang dimiliki dah. Dan yang terakhir sekali Nabi sebut Allahumma ila rafiqil a'la dah. Memanglah musuh-musuh ni dia sengaja rekod hadis supaya kita lupa ke hadis Aisyah tu. Sedangkan orang yang betul-betul meriwayatkan hadis menceritakan berkenaan dengan wafat Rasulullah adalah Aisyah lah. Dah. Jadi Syiah nak suruh lupa ke hadis Aisyah ni, dia kata Rasulullah sebut ummati. Sedangkan Rasulullah sebut dia nak mati kat Rasulullah sebut Allahumma ila rafiqil a'la lah. Rasulullah nak temu Tuhan kan? Ila rafiqil a'la dah. Tu jelas dalam hadis Nabi lah, sahih dah. Wallahu a'lam dah. Ada lagi soalan? Allahumma ila rafiqil a'la dah, wahai Allah, ila rafiqil a'la dah. Bersama-sama dah, ar-rafiqil a'la, teman yang paling tinggi dah. Maksudnya ruh Nabi akan diangkat naik ke langit bersama-sama dengan malaikat, dah dekat dengan Tuhan dah. Itu maksud ila rafiqil a'la dah, menuju kepada Tuhannya yang maha tinggi dah. Ar-rafiqil a'la dah. Ar-rafiq maksud teman dah, al-a'la paling tinggi dah. Ni perbahasan berkenaan dengan ruh, ke mana ruh orang mati pergi dah. Tak. Jadi dalam hadis ni menunjukkan ruh orang mati ni, ruh Nabi ni akan diangkat naik ke langit lah, naik ke syurga tu. Tak. Kan ruh Nabi-Nabi, ruh syuhada ke syurga kan. Kan masa sekolah, anak-anak sekolah tu dia Islam tu kan solat, lepas tu puasa, zakat. Tapi dalam Al-Quran solat, zakat. So yang itu yang sekolah tu, masa sekolah ni belajar solat. So yang mana Ustaz? Okey, tertib rukun Islam dah. Hak mana betul dah dalam Quran sebut as-salah wa zakah dah. Allazina yuqimuna as-salah wa yutuna az-zakah dah. Dia sebenarnya tertib rukun Islam ni disebut oleh hadis Nabi dah sallallahu alaihi wasallam dah. Hadis Jibril lah. Al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahijjal baitul haram dah. Maksudnya tertib rukun Islam hak betul, hak tepatnya disebut dalam hadis-hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dah. Sebab ayat Quran ni bukan tu Quran sebut tertib dah, tapi nak bagi tahu pentingnya solat dengan zakat dah. Sebab puasa ni ada orang yang diberi kelonggaran untuk meninggalkan puasa dah. Orang sakit, orang musafir dah. Tapi zakat dengan sembahyang ni, solat ni ibadat yang sangat penting dah. Sebab solat ni hubungan kita dengan Allah, zakat ni hubungan kita sama manusia dah. Jadi oleh kerana dua ni sangat penting, maka Allah telah sebut acak kali dah as-solah wa zakat lah. Wa yuqimuna solah wa yutuna zakat dah. Itu bukan maksudnya tertibnya begitu dah. Tertibnya disebut dalam hadis Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Syahadah dulu, kemudian apa dia? Solat, kemudian zakat, kemudian puasa, baru haji. Tertib dia lah. Allahu a'lam. Ya. Tadi kita sebut pasal roh kan, perjalanan roh kan. Ada tengah saya baca roh orang Islam dia terus pergi ke langit yang sampai yang atas. Orang bukan Islam dia sangkut ke mana kan? Okey. Okey, penjelasan berkenaan dengan dia panggil mustaqarrul arwah dah. Ke manakah perginya roh orang mati dah? Ni. Kalau kita tarik dalam Google pun, dalam bahasa Arab lah, tarik dia mustaqarrul arwah, tarik. Dia ketubik lah banyak dia punya laman web dia tu. Kita tengok dalam muntadah ataupun perbincangan lah, forum Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, forum Ahlul Hadis dah. Tarik molek dah, dia ketubik lah panjang lebar. Dalam dekat-dekat dengan 20 muka surat ada. Tak, panjang lebar lah. Jadi perbahasan berkenaan ke manakah perginya roh orang mati dah. Jadi dalam hadis disebut bahawasanya roh orang mati itu akan diangkat naik ke langit. Kemudian roh orang yang kafir ataupun orang yang berhutang ataupun orang yang buat dosa ni akan terlekat dah. Akan ditutup pintu langit, tak akan naik ke langit lah. Jadi macam mana sebenarnya apa dia pergi ke mana perginya roh sebenarnya dah? Okey, di sana sebenarnya roh ni apa ayah juga roh ni. Sebab roh ni benda gaib dan dia merupakan benda yang sukar lah. Allah sebut dalam surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Mereka bertanya kamu wahai Muhammad tentang roh dah. Jawablah, roh itu sebahagian daripada urusan Tuhanku dah. Wa ma utitum, kamu tidak diberikan ilmu tentang roh kecuali sedikit sahaja dah. Jadi kalau kita tengok pada hadis-hadis Nabi, tengok pada ayat-ayat Quran, ada hadis-hadis seolah-olah menggambarkan roh manusia ni bila mati maka akan diangkat naik ke langit dah. Tapi di mana roh tu dah? Ada kata masuk syurga, ada kata roh tu berada di illiyin dah. Innal abrara lafi illiyin dah. Wa innal fujjara lafi sijil. Maksudnya roh orang mukmin akan diletakkan di illiyin, tempat-tempat yang tinggi dah. Illiyin tempat-tempat yang tinggi dah. Atau maksud illiyin dah. Orang-orang yang jahat maka roh dia akan letak di sijil dah. Sijil kita tengok dalam tafsir Quran, sijil ni ada setengah ulama kata sijil ni tempat khazanah Tuhan simpan roh-roh kafir dah. Sijil tu berada mana? Patak ni. Bawah sekali dalam perut bumi dah. Dalam perut bumi dalam apa? Lapisan yang ketujuh tu tempat simpannya roh kafir dah. Tu mengikut tafsir lah, wallahu alam lah. Jadi timbul baru ni ke berkenaan dengan isu telaga ke dah. Barhub dah. Jadi jawapan ada sahabat kita tanya anak taklid ni. Mutadana itu ada panjang perbahasannya berkenaan dengan barhub ni dah. Cuma Datuk Azwira dia jawab, memang telaga barhub ni adalah hadis dah. Dia ada di hasankah disebut, ditasihkan disebut dah. Tapi telaga barhub tak disebut kaitan dengan ada sifat ruh dak dah. Memang telaga barhub tu ada, tapi bukan disebut tak sahih hadis yang berkenaan dengan orang kafir, ruh kafir dibubuh telaga barhub dah. Itu telaga barhub memang disebut dalam hadis, tapi bukan maksudnya sahih hadis ruh kafir telaga barhub dah. Jadi di mana ruh orang kafir, di mana perginya ruh orang hak tak boleh nak bayar hutang, ruh orang hak bersalah dah. Jadi disebut dalam hadis tidak akan dibuka pintu langit untuk mereka dah.
Tak tahu lagi mana ruh tu. Tak. Ruh tu ada kata ruh tu dikembalikan ke tempat dalam kubur, ada kata ruh tu dilepas bebas, ada kata ruh tu apa dia letak ke pak sijin. Jadi nak bagi tahunya, ruh ni isu yang sangat rumit. Hanya Allah Ta'ala saja mengetahui. Kalau kita mari semua hadis-hadis Nabi tu macam-macam lah pendapat. Ruh orang mati syahid dibubuh oleh paruh burung berterbangan dari syurga. Itu sahih lah. Dalam Quran pun ada ruh Nabi-Nabi lebih-lebih lagi lah dari syurga jadi ruh orang lain tu wallahu alam sama ada mereka diletak ke apa dia di alam barzah di mana mereka berada, dalam kubur tu juga ke, di mana-mana ke Jadi sebenarnya isu lagu barhu, isu berkenaan dengan pergaulan perginya ruh ni banyak dibahas ke dalam kitab Ar-Ruh di Ibnu Qayyim ke baru ni apa dia Dr. Basik baru ni sebut banyak perkara-perkara yang tidak sahih diletakkan dibubuh dalam kitab Al-Kabair Al-Kabair dibubuh dalam kitab apa dia Ar-Rusdi jadi kita kena minta jawapan daripada alim ulama lah al-zikir di mana kau sebenarnya sekali Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Soalan akhir lastly. Ya. Kita dengar satu dan kita bilang lepas solat bila kita bagi salat kiri kanan kan sampai kita minta ya Allah keberkatan dan syurga pada kiri, kita minta jauh daripada siksa dan neraka adab Okey, soalan berkenaan dengan bacaan ketika beri salam Jadi ada ustaz-ustaz kita mengajar Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ni pergi mana pun pelajar-pelajar sekolah dia ajar dengan doa ni. Kita dulu mengajar ni juga. Tak. Lepas tu lekat lah. Jadi soalannya adakah apa dia doa ni sabit Nabi SAW Okey, kalau kita tengok berkenaan dengan sifat solat Nabi, tengok dalam fiqh sunnah ke, tengok dalam Bulughul Maram ke, tengok dalam Umdatul Ahkam ke, tengok dalam Lanul Autar ke, tengok dalam mana-mana sekalipun lah sifat solat Nabi ni, ataupun dalam kitab-kitab fiqh lah, tidak ada sebenarnya bacaan doa tersebut Macam juga orang kita ni bila baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allahumma ighfirli ada wali walidayya kan, dia baca gitu kan. Jadi tu tambah sahaja tambah sahaja, tidak ada dalam hadis Rasulullah berkenaan dengan bacaan tersebut Jadi tak perlulah kita baca tak perlu kita baca waktu kita mengucapkan salam. Sebab itulah tu email tempat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka lambat tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun raut muka kan. Jadi dia salam yang pertama, salam kedua tu jadi lambat lah. Kalau kita semua di Masjidil Haram di Mekah Madinah, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum terus kan. Tu sunnahnya. Sunnahnya terus lah lepas salam pertama salam kedua. Tak perlulah antara salam pertama kedua tu ada baca apa tak? Tak ada baca apa-apa. Jadi bila kita menambah ke doa-doa ni, maka kita dengan sendirinya kita meninggalkan sunnah sebenarnya sedangkan salam Rasulullahnya berteruskan begitu pertama kedua Jadi tidak ada bacaan antara salam yang pertama dengan salam yang kedua. Begitu juga tidak ada salam ketika mana meraup muka tu. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ini akhir surah Al-Isra Akhir surah Al-Isra pun tak ada juga Jadi memang ayat ni ada dalam Quran tapi bukanlah ayat ni disunatkan kita baca ketika mana kita raut muka Wallahu alam. Ada Ya. Sekarang ni lagi dalam TV pun ustaz-ustaz lagi cakap Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sedangkan ta'ala tak ada kan. Ya. Tapi dia macam berkuasa pula sekarang. Okey, dia sebenarnya kadang-kadang lah bila terbiasa, kamu dia tak perasa, kamu dia tak perhati dah hadis-hadis Rasulullah, banyaklah kesilapan Contoh makan bismillahirrahmanirrahim. Makan ni bismillah je. Tak. Tapi kita tak ajar gitu. Tak. Jadi bila dibiasakan, duk dengar, duk lihat, duk lakukan sama-sama menyebabkan terbiasa
Jadi tak ada orang tegur pula dah. Kalau orang tegur, dia jadi apa salahnya dah. Jadi sedekah dalam lafaz salam tidak pernah ada ta'ala wa barakatuh lah. Jadi panjang lebar ada lafaz salam ada, assalamualaikum ada, assalamualaikum warahmatullahi ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada dah. Tapi ta'ala tak ada lah. Jadi kerana kita tidak berhati-hati dah, tidak berhati-hati dah. Sedekah perbuatan ustaz tu orang perhati. Orang tanya balik dah. Jadi ustaz tu tidak berhati-hati. Tak apalah kita tegur ustaz pula. Dah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.